Cara-cara ataupun tips lah untuk kita kurangkan, untuk kita rendahkan kita punya uric acid, untuk kita atasi masalah gout. Yang pertama, kena kurangkan makanan yang tinggi purin. Semua orang tak sama sebenarnya. Ada orang ada gout, makan sayur kacang tak ada masalah pun. Ada orang ada gout makan ikan sardin tak ada masalah. Selalunya mereka yang dah ada gout lama ni, dia dah tahu dah apa makanan dia sentuh je makanan ni confirm esok kena gout contohnya. Tu boleh buat satu diary lah. Okey, diary gout, diary makanan. Maksudnya makanan-makanan yang memang perlu anda elakkan. Antara makanan tinggi purin macam saya katakan tadi, organ dalaman memang sedap. Organ dalaman, lepas tu sayur ke kacang, makanan bercangkerang, ikan bilis, ikan sardin, ikan kembung. Sayur ada certain sayur yang memang dikatakan hubung kait dia dengan gout tu tinggi, seperti cauliflower, bayam, cendawan. Itu adalah antara sayur-sayur yang tinggi purin. Daging ni selalu dia macam daging itik, daging lembu, ayam selalunya okey. Yang kedua, apa yang doktor akan nasihatkan adalah kurang elakkan makanan yang high fructose corn syrup. High fructose corn syrup ni ada dekat dalam 1001 makanan sekarang ni. Semua makanan, kita punya biskut, okey, kita punya sos, kita punya, yelah kalau kita makan donat kan, kita makan pizza, lepas tu kita makan makanan yang dalam tin, kebanyakan dia memang akan mempunyai high fructose corn syrup. Kena elakkan, kurangkan. Satu, high fructose corn syrup. Yang kedua adalah gula. Gula putih. Gula pun adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk anda kurangkan pengambilan gula, sebab dalam gula sendiri pun mempunyai fruktosa. So kalau nak ambil gula pun ambil secara berkadaran. Gula ni bukan sekadar gula putih, gula perang. Gula ni ada banyak nama samaran sebenarnya. Gula Melaka, gula perang, molasses. Itu semuanya adalah gula-gula kita panggil yang mempunyai fruktosa juga. Tak boleh ambil secara berlebihan. Yang ketiga, yes, ada orang kata banyak minum air. Kena banyak minum air. Minum air plain water, sebab untuk flush up kan, supaya you punya uric acid tu tidak terkumpul. Boleh membantu buah pinggang kita untuk flush out kita punya uric acid. Dan satu lagi, dia boleh mengelakkan daripada komplikasi uric acid tinggi, iaitu masalah batu karang. Air mencukupi ni maksudnya mengikut berat badan anda. Berat badan 60 kilo bahagi dengan 30. Berat badan anda bagikan 30, itulah air yang anda perlu ambil. Sekurang-kurangnya, kalau 2 liter, memang sekurang-kurangnya 2 liter. Kalau bersenam, kena ambil lebih sedikit. Tips yang keempat adalah untuk mereka yang ada masalah berat badan berlebihan, pastikan anda dapatkan berat badan yang ideal. Macam mana nak kurangkan berat badan? Ya, ini kena satu topik yang panjang jugalah, tapi antaranya adalah kalau you makan mengikut porsi yang sepatutnya, you bersenam, kemudian you lakukan satu perkara yang memang saya pun suka lakukan adalah intermittent fasting. Boleh sangat-sangat membantu untuk mengurangkan berat badan. Yang kelima adalah kena kurangkan insulin yang sentiasa tinggi di dalam badan. Bila insulin sentiasa tinggi di dalam badan, dia akan menyebabkan uric acid. Salah satu tips macam mana untuk balancekan ataupun untuk kurangkan penghasilan insulin ataupun rintangan insulin ini adalah dengan satu, makan apabila perlu. Jangan makan setiap jam. Makan setiap jam, insulin memang akan naik sentiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, makan makanan yang rendah glycemic index. Bila anda makan makanan yang rendah glycemic index, insulin yang dihasilkan oleh badan pun dia tidak terlampau tinggi, disebabkan oleh penyerapan gula ke dalam saluran darah kita itu secara perlahan. Makanan yang rendah glycemic index ni macam mana?
Contoh, daripada makan beras putih, pilihlah beras perang. Daripada makan roti putih, pilihlah roti perang, macam tu. Cara yang anda boleh lakukan untuk rendahkan glycemic index sesuatu makanan, iaitu kena makan, bila makan nasi, makan sekali dengan sayuran. Jangan makan nasi saja. Makan roti, jangan makan roti sapu kaya je. Tak boleh, dia tak sihat. Ataupun dia bukanlah satu makanan yang bagus, especially untuk mereka yang ada kencing manis. Kalau nak makan roti, better buat sandwiches yang ada sayuran sekali, yang ada protein sekali. Itu lebih baik untuk mengurangkan you punya rintangan insulin. Ada sesetengah vitamin ataupun suplemen, sebenarnya nutrisi yang boleh membantu untuk merawat ataupun membantu untuk mengurangkan uric acid yang tinggi. Yang pertama adalah definitely antara nutrisi ataupun vitamin suplemen ni adalah nutrisi vitamin yang kaya dengan antioksidan, yang kaya dengan anti radang. Contohnya, apa nutrisi suplemen ataupun benda-benda yang selalunya orang ambil, orang dulu-dulu pun ambil. Kunyit boleh membantu untuk mengurangkan keradangan. Pernah dengar tak orang buat jamu kunyit? Sebenarnya jamu kunyit ni sangat-sangat bagus untuk mengurangkan keradangan. Yang kedua adalah berkenaan vitamin C. Vitamin C is very high in antioxidants dan ada banyak kajian yang menunjukkan kalau ambil vitamin C dalam 1000 mg, boleh mengurangkan you punya uric acid. Coffee. Siapa coffee lovers dekat sini? Pengambilan coffee, tapi coffee ni bukan coffee Starbucks coffee Starbucks tu menambahkan anda punya uric acid. Kopi hitam, black coffee, kopi O tu, kopi kampung tu, ataupun kopi yang Arabica coffee, like a very quality good coffee, tidak ada gula, itu boleh mengurangkan uric acid. Sehari dalam 1 ke 4 cawan. Makan makanan yang omega 3. Omega 3 mempunyai fungsi anti radang. Boleh ambil suplemen omega 3. Itulah antara yang anda boleh amalkan untuk membantu mengurangkan anda punya asid urik.